Didik TV KPM. Kita pergi bahagian B lah, bahagian C iaitu soalan pilihan. Okey. Tapi yang ni saya tunjuk satu soalan je lah. Sebab kau tunjuk dua-dua benda yang sama. Cuma tajuk mungkin berbeza. Okey, so kita pergi soalan bahagian B. Yang pertama dulu, kenapa saya bagi nombor situ nombor 10? Sebab dia ada nombor 9 dan juga nombor 10. Tak ada masalah lah bagi nombor 9 pun boleh. Cuma nak tunjuk dia punya nombor dia tu berada di mana. Okey, faham, cikgu. Contoh ni kita tengok natrium klorida biasanya dikenali sebagai garam biasa adalah contoh sebatian ion. Okey, di sini dia punya kata kuncinya adalah sebatian ion. Bila sebut sebatian ion, maka calon kita dia tahu sebatian ion iaitu gabungan logam dengan bukan logam. Kenapa perlu tahu? Satu lagi ada sebatian covalent. Takut nanti bila soalan ditanya tu dia ada kaitan dia kenapa dinamakan natrium klorida tu adalah sebatian ion. So kalau kita tengok sini, yang pertama kita tengok dulu, namakan satu contoh sebatian ion selain daripada natrium klorida. Okey, di sini kena hati-hati, namakan. Dia ada dua istilah, namakan atau nyatakan. Bila nak namakan, kita kena wajib bagi nama. Kalau kita bagi simbol, maka salah. Okey, Tetapi faham. kalau disebut nyatakan, maka kita ada dua. Kita bagi nama atau kita bagi simbol dia. Persamaan dia ni, dia punya simbol kimia dia lah. Okey, di sini kalau namakan, maka kita bagilah. Okey, contoh yang pertama adalah magnesium oksida ataupun magnesium fluorida ataupun kalsium karbonat. Ada tiga, mana-manalah. Okay. Boleh kita tidak bagi yang lain selain tu? Boleh, yang ini sebagai contoh saja. Okey, dan tuliskan formula. Kalau magnesium oksida, maka formula dia adalah MgO. Okey, magnesium fluorida MgF2 dan kalsium karbonat CaCO3. Tapi yang jadi familiarnya ada dua. Kalsium karbonat dan juga magnesium oksida. Familiar kepada murid-murid kita lah. Di rumah dan di mana saja anda berada lah. Okey, kadang-kadang sekarang ni mungkin dia berada di shopping mall, dia masih lagi tengok ni, tak apa. Okey, ilmu boleh berada di mana-mana untuk kita dapatkan. Ya, betul. Okey, so di sini soalan yang timbul kepada biasanya soalan daripada murid, atas kita bagi yang lain, bawah kita bagi lain. Macam mana tu? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia beritahu merujuk kepada soalan di 10A1. Kalau dia tak beritahu merujuk mana-mana, maka yang tu bolehlah kita bagi ikut suka kita. Tapi bila merujuk, maknanya dia panggil soalan rantaian. So itu kena hati-hati. Okey, kadang-kadang bukan suka-suka saya buat ni merujuk kepada nilai ni sebab supaya apa yang kita bagi atas, nilai bawah tu nilai jawapan dia samalah untuk formula kimia dia. Okey, terangkan pembentukan natrium klorida berdasarkan kepada susunan elektron, pembentukan ion dan pembentukan ikatan kimia. Okey, biasanya setengah saya buat soalan di sekolah, saya tak bagi dia punya kriteria ni. Tapi di sini cuma saya nak maklum, bila kita sebut pembentukan, saya bagi kriteria 3 ni. Di mana dalam satu tiba-tiba dapat soalan ni tidak ada kriteria ni. Yang ni saya bagi kriteria ni untuk di sinilah saya bagi mudah bagaimana kita nak tahu jawapan kita tu kat mana. Okey, kriteria yang pertama susunan elektron, perlu ada pembentukan ion dia dan juga pembentukan ikatan kimia. So kita tengok yang pertama dulu, susunan elektron untuk natrium klorida, maka kita kena maklumlah daripada sini. Okey, nilai yang diberi iaitu nombor proton dia, kita dapat buat susunan elektron, iaitu susunan elektron bagi natrium dan klorin. Okey, walaupun nama dia natrium klorida, bila dah gabung yang klorin nama yang kedua ni dia akan jadi da di belakang. Okey, 281 287. Tu cara sebut dia. Ada setengah sebut 2.8.1 pun boleh, tak ada masalah. Bila kita sebut 2, maksud kita berhenti sekejap, 281. Yang tu istilah yang mudahlah. Murid-murid kita faham. Tapi kalau orang yang tak belajar, sebut apa ni 281, kenapa tak nak sebut sebelah terus? Dia punya tu dia lah konsep apa yang mereka belajari. Okey, dalam pembentukan ion, maka natrium kehilangan atau menderma, sama ada mana-manalah. Ataupun ada yang bahasa murid-murid kita buat, natrium hilang 1 elektron pun boleh. Kita dari segi bahasa kita terimalah di peringkat sekolah pertama. Okey, daripada petala valence. Bila sebut kurungan, maksudnya buat pun okey, tak buat pun okey. Okey, faham, cikgu. Okey, sebab apa dia datang ni? Sebab dia duduk paling jauh. Yang ni dinamakan petala valence. Okey, lepas tu kita nampak 7. Maka di sini, bila kita nampak 1 ni, bermaksud murid kita dah tahu, bila nombor 1 di belakang 2, 3, yang ni dia adalah hilang atau derma. Okey.
Bila yang di hujung ni 5, 6, 7, maka dia perlu terima. Untuk jadi apa? Untuk dia jadi panggil octet 8, lengkap dia punya petala valence dia. Maka di situ untuk membentuk ion natrium dia dah hilang. Ataupun dia buat dalam bentuk persamaan. Na dia hilang satu elektron. Dia akan jadi Na positif. Okey, faham Okey, seterusnya kita tengok tu satu elektron yang hilang tadi diterima oleh atom klorin. Ataupun atom klorin menerima. Kenapa menerima satu? Sebab dia 7. Dia terima satu nak jadi 8. Kalau dia 6, dia terima 2 untuk jadi 8. Okey, untuk membentuk ion klorida, Cl ataupun dia buat persamaan. Cl menerima satu elektron, bila dia menerima, maka charge dia adalah negatif. Yang tadi dia derma, charge dia positif. Okey, yang ni terima duduk sebelah kiri lah, derma duduk sebelah kanan. Okey, dan ion yang berbeza charge saling menarik antara satu sama lain, yang ni bagi kriteria yang ketiga tadi, untuk membentuk ikatan ion. Kenapa kita sebut ikatan ion, bukannya sebatian ion? Sebab sebatian ion dah ada soalan di atas. Maka kita tak boleh sebutlah sebatian ion. Boleh sebut tetapi tidak ada jawapan. Untuk katakan untuk membentuk sebatian ion dan juga ikatan ion, maka sebatian ion tak apalah, kita dah di atas, kita boleh abaikan. Tapi kena hati-hatilah, takut tersebut sebatian lain. Okey. Boleh Chris? Boleh cikgu. So seterusnya kita di rumah tu, okey, untuk bahagian C. Paku besi menjadi berkarat setelah melalui satu proses kimia apabila terdedah kepada atmosfera. Apakah jenis tindak balas kimia bila sebut terdedah kepada atmosfera? Atmosfera kita ada air, ada oksigen dan ada gas-gas lain. Maka dia belajar bila berlaku berkarat, maka dia melibatkan air, H2O, dan juga melibatkan oksigen. Dua ni dia belajar. Okey, berlaku pengaratan, tetapi tindak balas apa yang dia belajar? Berkait dengan proses pengaratan, iaitu tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Yang ni tindak balas berlaku dua ni, serentak. Ataupun dia bagi tindak balas redox. Perkataan redox ni, dalam redox ni ada dua ni. Pengoksidaan, penurunan. Dia terus dapat 2 markah. Hanya beritahu satu je. Redox. Dapat terus, nampak macam tu simple tak? Mudahnya nak dapat markah. Dengan menulis tindak balas redox dapat 2 markah terus. Sebabnya dalam tu dia ada pengoksidaan dan penurunan sekaligus dalam tu. Sebab kedua-dua ni mesti berlaku serentak. Kalau berlaku satu je, tidak akan berlaku tindak balas berkenaan. Faham. Terangkan bagaimana mencegah paku besi daripada berkarat. Yang ni kaedahnya. Saya buat dalam bentuk jadual. Kenapa dalam bentuk jadual? Yang ni adalah kaedahnya. Yang ni kenapa? Mana-mana murid kita buat contoh penyalutan dengan plastik. Kita tahu ada besi, ada plastik di luar. Maka itu untuk mengelakkan besi dalam tu daripada berkarat. Ataupun kita cat dia, atau kita tak grease ataupun minyak. Itu kenapa? Sebab bila kita buat benda ni, penyaduran, penggalvanian, pengalaian mencatatkan kepada logam yang lebih elektropositif untuk mengelakkan apa? Mengelakkan satu, paku terdedah kepada oksigen dan air yang saya kata tadi. Sebab bila terdedah kepada dua ni, proses ni akan berlaku. Pengoksidaan dan juga penurunan. Dan tiada elektron dipindahkan ataupun tidak berlaku kehilangan elektron. Masuk berlaku kehilangan elektron tu yang menyebabkan dia menipis dan dia akan jadi berkarat. Bila ada air je, ada oksigen, ada udara, maka dia akan jadi berkarat. Yang tu kita nak elaklah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kita panggil atap zinc. Tetapi atap tu dia ada besi dia, tapi dilapis dengan zinc. Jadi atap zinc sebab dia panggil yang di luar. Dan juga kenapa kita kunci kita sadu dengan benda lain untuk mengelakkan kunci besi kita tu daripada mudah berkarat. Tapi bila lapisan di luar tu dah terguris ataupun kita calarkan dia, maka dalam tu dia akan terdedah kepada udara dan air, maka akan berlaku berkaratlah. Seterusnya, yang ni saya kata tadi soalan mencipta. Mencipta dia ada 6 markah. Macam mana dapat 6 markah? Tingginya mencipta. Darjah 10 menunjukkan satu sel kimia yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas redox tadi. Kita tengok dia ada zinc. Penting ni tengok, dan juga dia ada larutan dia kuprum. Larutan kuprum, dia ada kuprum di sini. Bila kita tengok di sini, kenapa kuprum? Sebab yang ni yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Dia punya yang ni adalah negatif, yang ni adalah positif. Kenapa? Bila rod kuprum ni nilai positif,
maka sebab larutan dia yang digunakan ada kuprum. Dan negatif dia berada di atas. Yang ini dinamakan dalam siri elektrokimia. Maka kuprum dia berada di bawah. Maka yang mana lebih reaktif? Yang di atas lebih elektropositif reaktif, yang di bawah kurang sikit. Maka yang di atas ni akan membebaskan elektron. Yang tu bila kita nak analisis gambar ni. Tapi faham. Apa yang dia nak? Dia kata lukis sel kimia lain. Yang dapat menghasilkan beza kepanjangan lebih tinggi berbanding dengan sel kimia dalam rajah 10. Maksud yang ni dia dah dapat nilai yang satu. Kita tak tahu nilai dia berapa. Tapi kita nak, bila kita nak lukis yang baru, kita nak dia lebih tinggi daripada nilai ni. Macam mana kita nak tahu? Satunya kita kena tahu siri elektrokimia dia. Di mana dalam terminal negatif dan dia suruh tentukan terminal positif dan juga terminal negatif. Bermaksud tadi yang saya maklum, terminal negatif kedudukan dia di atas, terminal positif kedudukan dia di bawah. Sebagai contoh yang kita mencipta dia lah. Walaupun tengok simple je macam tidak mencipta pun. Tapi untuk peringkat murid kita menciptalah sebab dia dah bagi benda yang baru. Ni contoh, salah satu contoh saya bagilah. Gambar yang sama tetapi bezanya adalah rod yang digunakan. Aluminium dan juga argentum. Macam mana murid kita nak tahu nak buat aluminium ke, nak buat argentum ke dan juga larutan dia. Yang saya beritahu tadi, logam yang berada di bawah, larutan dia tu mesti sama dengan logam satu. Kalau kita guna larutan dia adalah aluminium nitrat, maka dia mungkin tidak akan berlaku tindak balas, atau berlaku tindak balas dia tak menghasilkan nilai ni mungkin negatif. Nilai tu. Jadi dia nak nilai yang lebih tinggi, maka di sini larutan argentum mesti match dengan yang berada di terminal positif. Sebab apa? Terminal negatif yang berada di atas, terminal positif yang berada di bawah, kedudukan dia tu dia akan menghasilkan nilai voltan dia. Tinggi ke tidak nilai voltan ni nanti kita akan tengok. Faham. Sebelum tu saya nak tengok ni. Yang ni dia tentukan positif, dia tulis di bawah ni. Apa kata sekiranya murid kita, calon kita bila buat gambar ni tiba-tiba dua ni tak buat. Dia akan hilang 2 markah ni. Sebab dalam soalan perlu tentukan. Tetapi kalau dia peringkat sekolah saya, dia buat ni. Tanda negatif, tanda positif. So istilah saya sedikit faham. Negatif ni adalah rod aluminium, positif adalah rod argentum. Faham. Kalau dia tu, maka buatlah komplit gambar berkenaan, ada negatif, ada positif. Takut-takut kita tertinggal ni 2 markah. Sayang tu. Sebab tu penting yang kita kena label gambar tu je. Ya betul, label penting. So tak habis lagi di sini. Bagaimana kita nak tentukan? Kita tengok kedudukan ni. Logam daripada kalium, natrium, kalsium. Yang tadi kita tengok zinc dengan kuprum. Betul. Ni certain nilai dia. So dia jarak dia dekat je. Yang kita nak nilai lebih tinggi, maka jarak dia lebih jauh, kita ambil lah argentum dengan aluminium. Boleh ke tak nak ambil magnesium dengan argentum? Boleh. Lagi tinggi. Boleh tak nak ambil kalsium? So yang 3 di atas ni kadang-kadang walaupun dalam tu ada susunan elektron, kita jarang guna sebab dia lebih reaktif dengan udara dan juga air lah. Takut nanti tiba-tiba masuk, dia akan menghasilkan bunga api. Tak sempat nak buat eksperimen pun menghasilkan bunga api. So dari sini dia tengoklah. Dia semakin meningkat ni daripada bawah ke atas ni lebih mudah bebaskan elektron. So itu yang menentukan kedudukan dia tu negatif ataupun positif. So dapat 6 markah daripada mana? Satu dapat terminal dia betul, larutan di label betul, dan satu ni lita dia betul, dapat 4 markah, 5 markah, 6 markah. Didik TV KPM